Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Atik pun berkenan untuk menyampaikan ceramah. Saudara pengerusi yang fadil, pengerusi yang berhormat, Tuan Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya dengar tajuk Cinta Tiga Rasa ni, hebat tajuk ni. Saya nak sentuh beberapa perkara bila Ustaz Hashim sebut Cinta Tiga Rasa ni. Saya nak sentuh tentang apa yang Allah sebut, terutama tengok ada adik-adik ni. Boleh tak sebelum tu yang kat luar tu boleh masuk lagi dalam ni? Injak sikit kat pintu tu bagi yang luar boleh masuk. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang manusia. Allah kata, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Betul ni? Ini semua hafizan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagat ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Okey. Allah kata, kami berpesan kepada insan supaya melakukan ihsan kepada kedua ibu bapanya. Perkataan ihsan ialah perkataan yang orang Melayu guna. Kita ada dengar ihsan, Selangor Darul Ihsan, kita pernah dengar perkataan wang ihsan. Ihsan adalah satu perkataan penting di dalam agama. Ihsan ni asalnya berbuat baik, tapi ihsan dia tinggi sikit daripada adil. Kita hari Jumaat kita dengar khatib sebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil, saya dah selalu sebut, adil dia bagi keadilan, tapi ihsan dia lebih daripada adil. Bapa, kan kita seorang bapa, saya sebut contoh ni selalu, seorang bapa dia tak termasuk dalam tanggungjawab bapa bagi anak beli permainan. Anak ajak ayah, jom kita pergi makan KFC. Ayah dia kata sebenarnya tak termasuk dalam tanggungjawab seorang bapa bagi anak makan KFC. Bapa dia betul, dari segi istilah adil dia betul. Kalau isteri bawa kes ke mahkamah tak menang. Tapi kalau dia bagi juga, dia diberi di bawah ihsan. Di bawah ihsan. Dalam fiqh, bagi pakaian pada isteri, pakaian perlu masa sejuk, masa panas, pakaian yang cukup untuk orang sepertinya. Tapi suami dia beli lebih pada tu. Kadang-kadang pergi pasar malam tengok isteri dia beli lagi. Lepas tu isteri dia kata, abang tengok ada kedai tu sedap lah, orang makan tom yam bah, jom kita makan. Suami dia boleh saja, suami dia kata tak termasuk dalam tanggungjawab suami memberi isteri makan tom yam. Boleh, betul pun, tetapi dia bagi juga. Bagi itu di atas ihsan. Sebab tu kata para sarjana, hukum hakam agama ini begitu indah, dia berpusat kepada dua perkara, kepada adil dan kepada ihsan. Para pemerintah dia adil kepada rakyat. Adil maksud bagi yang
mana seseorang itu berhak. Tapi kalau dia bagi lebih daripada yang rakyat perlukan, dia ihsan. Bapa bagi lebih daripada yang anak perlukan, dia ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan adil dan ihsan. Okey. Allah kata, kami pesan kepada insan supaya berbuat baik kepada kedua ibu, ihsan kepada kedua ibu bapaknya. Bukan sekadar bagi mak makan, hantar mak, tapi cara layan mak, cara cakap, hak tak perlu pun, pi urut badan pun cukup dah. Tapi sebahagian anak tu pi beli lagi alat yang urut mak, pi hantar, bawa mak makan angin lagi. Semua itu mungkin tidak termasuk di bawah adil, tapi termasuk di bawah ihsan. Allah memerintahkan kamu supaya melakukan ihsan kepada kedua ibu bapa kamu. Hamalathu ummuhu wahna kurha wa wada'athu kurha. Maknya mengandungkannya dalam keadaan susah dan melahirkannya dalam keadaan susah. Hak ni tak payah saya hurai panjang, tapi saya nak pergi pada poin dia. Allah tahu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusu selama 30 bulan. Ni Quran kata, mengandung dan menyusu 30 bulan. Berapa lama orang menyusu anak? Berapa lama? 2 tahun, kan? Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Deh. Kan? Ha ni hafiz semua. Dan ibu-ibu menyusukan anaknya haulaini kamilain. Apa maksud 2 tahun? 2 tahun berapa bulan? 24. Quran kata mengandung dan menyusu 30 bulan. Jadi 30 tolak 24 jadi berapa? Jadi 6. Maka kalau secara umum Quran memberi isyarat, paling singkat mungkin orang mengandung 6 bulan. Maksudnya kalau 6 bulan ke atas lahir boleh dapat anak. Dan sains juga akur 6 bulan ke atas boleh dapat anak. Tapi Quran 1400 tahun yang lepas. Hasil daripada ayat ni timbul pandangan, kalau satu orang tu kahwin 6 bulan ni, hak mana kecil-kecil tak tahu kahwin ni, saya cerita hak pada orang tua-tua. Kalau orang tu kahwin 4 bulan kahwin dapat anak, maka kita confirm bahawasanya dia kahwin tu setelah berlakunya persetubuhan. Cumanya ni kepada ni lah yang para pentadbir ni pasal yang apa nama Setiausaha Kajian Ribu ada, saya nak sebut ini yang kita fight ni. Kalau sekiranya satu orang tu kahwin 4 bulan kahwin, kita akuilah nas tu disujud, maksudnya itu tahap paling singkat untuk mengandung. Dia kahwin 4 bulan dapat anak. Ni saya sebut banyak tempat dah. Saya pergi kat Kuala Lumpur pun saya ceramah, saya cerita apa kelebihan fatwa perlih. Dia kahwin 4 bulan dapat anak. Ni kalau ada Jabatan Pendaftaran Negara, tolong dengar sekali lah. Kalau dia 4 bulan dapat anak, dia bawa anak tu pi nak daftar, dan biasanya dalam negara kita dia tak akan benarkan, dibinkan kepada bapak tu, sekalipun itu betul-betul bapak dia, biologinya bapak dia, dia tak boleh bin. Dia kena bin Abdullah. Bila dia bin Abdullah, katakanlah mereka pun kahwin, besarkan anak ni. Anak ni dah membesar sampai umur 7 tahun. Mak pak ni pun dah kahwin, dah jadi baik, dah pergi masjid, dah main semayang, dah mengaji, bagi anak ni pergi sekolah tadika, mengaji sekolah tadika Islam lah apa kata. Bila nak pergi daftar masuk sekolah, katalah anak ni ada dia nama apa? Katalah saya kata dia nama Marwan, dia tengok dia Marwan bin Abdullah, sedangkan pak dia nama Ismail.
Dia pergi tengok, cikgu tengok, nama apa? Saya nama Ismail. Tengok surat, beranak Marwan bin Abdullah. Terus cikgu pergi tahu cerita rahsia 7 tahun lepas. Anak yang kecil ni lagi pening. Pasal apa Alung nama bin lain apa? Abah bukan nama Ismail ke? Sekali lagi ayah dia mula jam nak cerita, mau nak bagi lagi cerita, panjang cerita lagi. Ada pula adik dia perempuan dia, umur bawah daripada tu, dia dah masuk darjah 2, yang ni masuk darjah 1. Hak ni adik dia bin Ismail, dia bin Abdullah. Satu sekolah akan tahu dia dulu pak dia ada cerita tak elok. Dan semua orang cakap, katalah budak ni mengaji Quran bagus lah apa semua. Orang nak pergi bagi, orang kata dia ni bagus tapi tak elok ni budak ni. Yang jadi mangsa siapa? Pak ke anak? Pak ke anak? Anak. Lebih nak jadi tragis lagi, bapak pun dah belah dah, tinggal mak je dok jaga. Lagi panjang cerita. Bila dia duduk dengan adik-beradik dia yang lain, dia akan rasa terasing pasal dia bin lain. Nak masuk sekolah menengah, bangkit lagi kes ni. Masuk universiti, bangkit lagi kes ni lagi sekali. Lepas tu kalau dia perempuan nak kahwin, sekali lagi bangkit lagi cerita hak pak dia cerita 25 tahun lepas. Ditakdirkan pak dia mati pada umur 60 tahun, nak bagi harta pusaka, bangkit lagi. Sepanjang hayat kita bangkitkan keaiban orang. Sedangkan agama menyuruh kita menyembunyikan keaiban. Maka sebab itu dalam negeri ini kita punya fatwa, kita benarkan bin. Bukan fatwa perleh, international punya fatwa. Qaradawi, Hasan al-Basri, kalau tidak akan bungkak keaiban. Cuma kadang-kadang Jabatan Pendaftaran dia tak mau. Saya nak pergi jumpa Peguam Negara pula, nak minta supaya tiap minggu, boleh tiap hari 3-4 surat, seluruh negara ni hantar mail ke pejabat mufti perleh, mintalah sokongan tolong binkan anak ni. Kami dah taubat. Kesian kalau dalam telefon menangis. Kesian anak konflik dia dengan anak dia. Bukan seminggu 3 surat, sehari 3 surat. Seluruh negara, bukan sekali dia berkata perleh pula banyak kes pula, tak. Seluruh Malaysia ni termasuk Sabah dan Sarawak. Bila dia tahu perleh boleh bagi sokongan. Cuma sokongan kita tu kadang-kadang ada tempat yang terima, kadang-kadang dia tak mau terima. Dia ada semarin dia hantar mai, dia tak boleh terima tempat tu. Dia kata dia kena pakai fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan. Pasal mazhab Syafi'i ni dia beza sikit pandangan dia. Kita hormat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bapak tu boleh kahwin balik dengan anak perempuan tu, bapak biologi tu. Kalau anak zina, dia punya strict dalam masalah tu, dia tak iktiraf langsung. Sehingga dia kata kalau kahwin balik pun boleh. Padahal walaupun anak biologi dah, pendapat itu tidak dipersetujui oleh majoriti para ulama, dan kita menghormatilah ketokohan Imam Syafi'i. Okey. Tak apa saya nak, tapi Quran kata hatta idza balagat ashuddahu. Habis cerita ni, sambung ayat tadi. Apabila satu orang tu sampai umur matang. Berapa umur matang? Ni adik-adik ni. Berapa umur matang? Orang Melayu kita berapa umur matang dia, bah? 25 matang. Kata orang dengar 25 pun dah, lu mau pergi mana? 30 matang. Quran tak sebut. Orang kata hatta idza balagha ashuddahu. Sehingga sampai umur matang. Dalam sejarah Islam 18 tahun Usama bin Zaid telah mengepalai angkatan perang yang di belakangnya ada sahabat-sahabat besar termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Pasal matang cepat dia punya proses tu kan. Kita ada Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki, yang dengan hebatnya dapat membuka empire pada umur yang muda. Tapi Quran kata hatta idza balagha ashuddah,
Sehingga apabila satu orang itu sampai kepada umur matang, wa balagha arba'ina sanah, dan sampai kepada umur 40 tahun. Jadi kalau tak reti matang juga, Quran kata 40 tahun kena matang. Ada sini semua kurang pada 40 tahun ni, saya nampak. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila sampai umur matang dan sampai umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia kata, wahai Tuhanku, berikanlah kurnia agar aku dapat bersyukur kepada nikmat yang kau berikan padaku. Dia nak sama macam doa Nabi Sulaiman. Wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapa aku. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal soleh yang kau redha. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan baikilah zuriat keturunanku. Ni bapak-bapak dan ramai di sini semua ada anak. Tuhan kata orang ni apabila sampai umur matang, dia pertama dia minta supaya Tuhan kurniakan dia tahu bersyukur, boleh beribadat, kemudian minta supaya zuriat keturunan dia jadi baik. Jadi siapa umur 40 ni tak minta, ya Allah bagilah anak-anakku ni jadilah orang elok-elok. Dia duk minta yang lain dia. Ada masalah. Wa balagha arba'ina sanah, sampai umur 40 tahun. Dia akan minta yang tu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat padamu dan aku termasuk di kalangan kaum muslimin, orang yang menyerah diri. Al-Imam Ibn Kathir kata, manusia ni paling koman dia macam mana pun umur 40 kena perbaharui taubat. Masuk 40 tahun dia kena renew taubat dia. 40 tahun kena renew taubat. Siapa yang terlebih 40 tahun tak renew tu, dia renew. Walaupun dia kata aku orang baik nak renew taubat, pasal apa? Kena renew taubat. Ini yang Quran cerita tentang bagaimana insan membesar. Okey, saya nak balik kepada tajuk ni. Dah insan dah besar lah ni, dah ada anak, kena doa. Quran very subtle. Quran punya ajaran very subtle dalam macam mana nak bagi orang jadi hubungkan manusia, perhubungan kemanusiaan. Ni adik-adik, apa doa pada kedua bapa? Rabbana rabbighfirli waliwa lagi warhamhuma kama rabbayani saghira. Quran kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, wahai Tuhan, kesian kepada kedua ibu bapaku seperti mana mereka kesian jaga aku masa kecil. Quran sangat dalam sepantas perkataan memberikan makna yang besar. Kita semua tahu siapa jadi ibu bapa, anak dia akan doa yang ni lah. Tapi macam mana kalau ibu bapa tu masa anak kecil dia tak jaga anak dia elok-elok? Doa ni kena tak ke dia? Kesianlah kepada mereka macam mana mereka itu kesian jaga aku masa aku kecil. Kalau hak jenis anak-anak kecil kita bully anak, tampak anak, maki anak sampai hangit, mulut duk cerca anak, pukul anak tak pasal-pasal, agak-agak doa ni kena tak ke dah? Doa ni tak kena. Quran ajak, Tuhan ajak manusia simple. Dia wajibkan anak berdoa, tapi dia bagi mesej kepada ibu bapa, doa ni tak kena ke hang kalau sekiranya hang tak elok punya pai. Sebab tu ibu bapa kata ni kena doa kat aku. Betul. Tapi Quran kata rabbirhamhuma, wahai Tuhan kesian kepada mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka jaga aku masa aku kecil. Kalau ibu bapa jenis jaga anak jenis tak kesian masa kecil, doa ni tak main ke dah. Dan setiap anak kena waqur, dan katakanlah, Tuhan perintah kena kata. Macam mana nak jadi mai kepada kehidupan manusia ni? Nak jadi ibu, nak bapa,
Jadi ibu bapa, saya nak ambil apa Ustaz Syam? Cinta tiga rasa. Apa tiga rasa? Kepada ibu bapa. Okey. Nak kahwin, nak cerita kahwin pun nampak kecil-kecil ni. Tapi Quran cerita tentang kahwin sangat santun dan sangat bermakna. Tuhan ni, dia tak perlukan kita. Saya selalu ingatkan dalam ceramah, Tuhan tak perlukan kita, kita perlukan Tuhan. Bila Tuhan turunkan satu syariat, Tuhan tak perlukan kita. Tapi dia buat undang-undang tu pasal apa? Supaya kita ni selamat. Antara benda syariat yang Tuhan buat, dia suruh kita kahwin. Ada je orang tak kahwin, ada anak, tapi tak boleh, dia suruh kita kahwin. Dia kata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Lagi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ni tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dia jadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri pasangan kamu. Sebab tu tak boleh, ulama bincang, boleh tak menikah dengan jin? Pernah dengar cerita orang kahwin dengan jin? Fuqaha dulu bahas pasal banyak orang cerita orang kahwin dengan jin. Tuan Haji Mihat, orang kahwin dengan jin dalam mazhab, tapi ulama tidak endorse kahwin dengan jin. Sebab Tuhan kata dia ciptakan pasangan dari kalangan kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepada mereka. Maksudnya kalau nak kahwin, tak boleh kahwin main hang carilah siapa-siapa pun aku menikah ya, tak boleh. Litaskunu ilaiha. Kita ni mengaji Quran, ada tak bab sukun? Sukun ada. Fathah, kasrah, lagi apa? Dhammah dan sukun. Litaskunu sakinah, supaya kamu tu condong perasaan kepada dia. Saya selalu buat contoh ni kerap dah. Sebab tu Islam dia tak nak kita kahwin tanpa kita tengok. Kita kata kat member kita ni, hampir tengoklah siapa-siapa. Tak boleh. Nabi tanya satu sahabat, kau nak kahwin ke? Dia kata ya. An-nazarta ilaiha, kau dah pergi tengok tak? Dia kata apa tu? Mikrofon. Ada penceramah seorang elok kalau. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung. Sebab tu ada orang nak kahwin, Nabi tanya an-nazarta ilaiha, kau pergi tengok dah? Dia kata la. Nabi tanya idhab wanzur ilaiha, pergi dan tengok. Pergi dan tengok. Kenapa Nabi suruh tengok? Kerana Nabi kata kerana pada mata orang Ansar ada sesuatu. Jadi kita tak boleh pergi dalam mazhab zahiri, langsung tak boleh. Maksud tak boleh pergi menikah tanpa pergi Minang, pergi tengok dulu. Orang dulu-dulu tak boleh kan. Saya selalu buat contoh ni, kita kata kat ayah kita umur orang kali dah 65 tahun, kata hang ni tak kahwin lagi sampai dah 25 tahun, pergilah kahwin. Dia kata nak kahwin siapa? Ayah tolonglah cari. Kau nak macam mana? Ayah dia kata tak apalah, carilah macam mana elok di mata ayah, eloklah di mata saya. Ayah dia tengok ada satu janda 63 tahun, ayah dia nampak elok pasal ayah dia 65. Dia pun buat balik. Dia balik, apa ayah ni? Teruk sekali, takkan saya 25. Hang kata elok di mata ayah, elok di mata hang. Ni elok pada mata ayah. Sebab tu dia tak boleh. Elok di mata kawan pun tak boleh. An-nazarta ilaiha, kau pergi tengok tau. Kau kena pergi tengok. Sebab apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepada dia. Dan Allah jadikan benda ni sangat subjektif. Benda ni sangat tak sama. Benda yang orang ni nampak indah, orang ni tak nampak indah. Ada orang tengok orang kulit putih segak, ada orang tengok orang kulit hitam segak. Sebab tu litaskunu ilaiha, kita kena pergi tengok.
Sunnah pergi meminang, sunnah pergi minang. Sehingga sebab tu saya kadang-kadang ni sekolah agama ni, ustaz-ustaz yang ada ni, kadang-kadang kita tak boleh ajar agama luar daripada tabiat agama. Setengah ustaz dia habaq kata dalam Islam ni tak boleh bercinta-bercinta ni, tak baik bercinta-bercinta ni. Saya nak tanya, bila Islam kata tak baik bercinta-bercinta ni? Dalam Islam ni hanya ada bercinta selepas kahwin. Oi, habis dia sebut bab kahwin, tutup lampu tu. Tidak, dia kata dalam Islam bercinta selepas kahwin. Tak. Islam tak kata cinta lepas kahwin. Saya bukan nak suruh hak kecil-kecil ni bercinta, tapi nak cerita kat ustaz-ustaz ni. Ada satu orang perempuan pada zaman Nabi, dia anak yatim masal. Dia nak kahwin dengan satu, dia suka, dia bercinta dengan satu orang lelaki. Lelaki ni tak berapa ada duit sangat. Family yang jaga dia tu cadang supaya dia kahwin dengan lelaki lain yang lebih kaya. Dia tak mau. Benda ni sampai kepada Nabi. Nabi kata, la yura lil mutahabbainin mislun nikah. Nabi kata tidak ada ubat bagi dua orang yang bercinta seperti nikah. Nabi kata kalau bercinta bagi menikah. Nabi tak larang, Nabi tak kata bercinta apa. Tak. Nabi jaga. Sebab tu Nabi suruh pergi tengok sebelum menikah. Kata Nabi, kerana pada mata orang Ansar ada sesuatu. Bila tengok menimbulkan rasa cinta. Sebab kita tak boleh kahwin dengan perempuan yang kita tak suka dan lelaki yang kita tak suka. Dalam mazhab Syafi'i dia ada bab yang mana mazhab lain tak setujulah, tapi tak apa, saya ceritalah. Dia ada bab dia panggil wali mujbir. Bapa boleh paksa nak perempuan kahwin, sekalipun nak perempuan tu tak suka, dia boleh paksa. Bab ini menyebabkan orang Melayu dulu sebelum merdeka, kita tengok bapa paksa anak. Pernah tengok filem Penarik Beca Piramli? Kan? Filem Penarik Beca Piramli, dia cerita macam mana dia terpaksa kahwin dengan pilihan bapa dah. Walaupun akhirnya hero menang lah kan. Tapi nak cerita itu adalah gambaran pemikiran daripada apa yang orang Melayu faham daripada agama. Namun kalau kita lihat pada hadis, banyak hadis Nabi tak benarkan berkahwin secara paksaan. Ada perempuan datang pada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, bapa aku paksa aku kahwin sedangkan aku tak suka. Nabi kata, aku pisahkan dia. Imam Bukhari kata, apabila bapa paksa anak perempuan kahwin, wahia karihah fa nikahuha batil, sedangkan anak perempuan tu tak suka, maka nikah itu sia-sia, batil, tak boleh paksa. Tak apalah, yang Imam Syafi'i punya pandangan tu kita hormatlah. Tak apa. Cuma artinya saya rasa kalau Imam Syafi'i rahimahullah masih hidup di zaman ini, dia tengok anak-anak perempuan zaman ni, daripada pengetahuan ada apa, saya rasa dia akan bagi pandangan baru. Saya rasa mungkin dia bagi pandangan zaman tu, kok orang perempuan tak keluar rumah sangat pun, tak tahu maklumat sangat, jadi pok boleh buat pilihan kot. Kita anggap macam tu lah. Tapi dalam banyak nas memberi isyarat tak boleh paksa. Sebab kahwin litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Tuhan jadikan antara kamu mawaddah dan rahmah. Yang ni saya nak sebut, masjid ni macam-macam bunyi. Dahsyat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan dalam rumah tangga dua benda. Satu mawaddah, satu rahmah. Mawaddah ni, ada siapa nama Mawaddah? Siapa pernah tengok orang nama Mawaddah? Ada pertubuhan nasyid ke apa nama Mawaddah? Mawaddah, Tuhan kata suami isteri, orang nak bentuk rumah tangga, dia mesti ada dua. Dia mesti terhasil dua, mawaddah dan rahmah. Mawaddah bermaksud cinta. Cinta yang sikit dia ada elemen yang ni, hak ni cakap untuk orang tua-tua. Pasal tajuk dia buat macam ni. Ada elemen seks sikit, mawaddah. Sebab tu kalau orang kita kahwin dengan suatu orang perempuan yang kita tak ada selera, kita tak boleh kahwin.
Kalau satu orang perempuan dia hidup dengan satu lelaki yang dia tak boleh jam dah dengan lelaki ni, dia tak boleh pi dah, dia boleh pasah. Satu orang terkenal, nama dia Qais bin Sabit. Isteri dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Qais bin Sabit la a'tibuhu fi dinihi wala khuluqihi, la a'tibu alaihi fi dinihi wala khuluqihi, walakinni akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, Qais bin Sabit ni, saya tak petikailah agama dan akhlak dia, tapi saya benci kufur dalam Islam. Isteri dia kata, maksud benci derhaka suami. Nabi tanya, aturuddina hadiqatah, kau nak bagi balik ke mahar hak dia bayar dulu ni? Mahar ni ialah benda yang kita bagi masa kita kahwin. Orang Melayu ni kadang-kadang dia pelik sikit, dia buat mahar 500, hantaran 12,000. Tak ada, hantaran tak ada, semua jadikan mahar. Mahar tu, bagi mahar, kalau 12,000, 12,000 lah mahar dia. Mahar tu milik mutlak perempuan tu. Bapa tak boleh ambil duit mahar tu. Kau nak buat sembelih lembu ke apa, tak boleh. Bapa nak beli lembu, dia beli sendiri. Mahar, dia tanya, kau nak bagi balik ke kebun dia? Pasal masa kahwin tu Qais bagi kat dia kebun. Dia kata, ya. Nabi panggil Qais, Nabi kata, ambil kebunmu dan talakkan isterimu. Kata para ulama, jika sekiranya wanita rasa tak boleh lagi hidup dengan seorang lelaki kerana penyakit, kerana perubahan perangai, kerana apa saja, maka dia boleh untuk meminta khulu'. Islam tak penjarakan wanita. Napilah masyarakat kita kadang-kadang kesian. Perempuan kena pukul, dubam-debam, pecah muka, pecah ni, nak minta berpisah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak dapat. Boleh okey lah. Nak kes talak tak boleh selesai, 4 tahun tak selesai kes talak. Saya bercakap di Kelantan pun ni, 4 tahun tak selesai kes talak. Mahkamah syariah kita di Perlis mungkin tak lah kot. Macam mana kita nak potong tangan pencuri? Kes talak pun kita tak boleh duk jam lagi ni. Dindong suami tak main lah apa, tak boleh nak buat keputusan ni. Kalau silap urusan potong tangan, kacau. Maksudnya agama jadikan tak boleh hidup suami dan isteri melainkan dengan mawaddah dan rahmah. Hak kedua ni rahmah, maksud kena ada perasaan kasih dan kesian kat pasangan. Mai umur 70, 80 kadang-kadang tak ada dah cinta macam orang muda-muda, tapi ada perasaan kesian. Sebab bila kena ada kesian, suami kesian ke isteri, isteri kesian kepada suami. Okey, apa Islam ajar? Setelah rumah tangga ni mencapai 2 benda ni, apa dia ajar? Kita ada anak-anak. Ni anak-anak kita ni lah. Agama suruh, sebelum nak cakap kepada anak-anak, agama cakap dengan mak bapak dulu. Agama suruh anak-anak ni, agama suruh ibu bapa ni kesian ke anak-anak. Bahasa Quran ajak cantik. Quran ajak banyak cerita tentang hubungan bapa dan anak. Siapa baca surah Luqman? Apa Luqman cerita? Adik-adik ni baca Luqman tak? Apa Luqman kata pada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku. Cara dia cakap ni, mak bapak ni satu hal, bila dia cakap pada anak-anak, dia mesti pilih perkataan yang terbaik. Anak-anak tak akan pernah dengar dalam rumah dia bahasa yang tak cantik daripada mulut mak bapak dia. Ya bunayya aqimis salat, wahai anakku dirikanlah salat. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau syirikkan Allah. Semuanya wahai anakku, santun cara dia cakap. Ni kalau mak bapak sebahagian lah sikit, Perlis mungkin tak ada lah. Cakap, oi, hang nak pergi mana ni? Kasar. Panggil, weh bodoh, panggil anak dia bodoh. Tu boleh kira weh tak guna, weh
macam-macam lah, tak boleh sebut lah masjid Ada cerita dia menampak baling anak sebab tak pergi beli rokok, tu dia punya teruk. Quran ajak santun, ya bunai. Walaupun dia tak kata bapak kena cakap, tapi dia ajak cara bapak nak nasihatkan anak. Setelah dia cerita bapak nasihatkan anak ni, dia habaq ke anak, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa dalam urusan dunia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua ibu bapa kamu berusaha supaya kamu syirikkan aku, bapak dia tak masuk Islam, dia masuk Islam. Dia balik ke rumah dia, bapak dia kata keluar daripada Islam kau. Islam agama tak guna. Contohnya lah, kau keluar daripada Islam. Bapak dia duk setiap hari duk kempen suruh dia patah balik agama dia. Quran kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm. Jika kedua ibu bapamu bersungguh-sungguh supaya jadikan engkau syirikkan aku, apa yang kau tidak ada ilmu mengenainya, fala tuti'huma, jangan taat kepada kedua ibu bapa. Tapi jangan baca lagi, jangan berhenti, sambung. Quran kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa, buat baiklah kepada mereka berdua dalam urusan dunia. Jadi sebahagian orang diajak orang bukan Islam, saudara baru tak betul, dia kata dah masuk Islam jangan duk balik dah rumah mak, sehari mak hang bagi makan khinzir ke apa ke, bila dia masuk Islam dia putuskan hubungan. Saya baca kemarin kenapa orang tu kata satu artikel, kenapa dia benci bila anak dia masuk Islam. Dia kata antara benda yang dia benci, yang ni daripada Sarawak. Kerana bila mereka ni, satu orang perempuan daripada Sarawak masuk Islam, dia cerita kenapa orang Sarawak benci apabila orang masuk Islam. Salah satunya bila masuk Islam tak balik rumah. Sebab orang Islam habaq jangan balik rumah. Mak bapak kau nanti akan hasut kau supaya keluar agama. Sedangkan Quran kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun mereka berjuang supaya engkau syirik, kena buat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Ini ibu bapa yang syirik. Macam mana dengan ibu bapa yang baik? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ajar benda yang banyak dalam Al-Quran yang memberikan makna yang indah tentang hubungan ibu bapa. Dan last supaya saya buka sisi soal jawab ni, iaitu konsep ibadat dalam agama kena bagi luas. Ni tentu utama orang yang dewasa ni. Siapa dah bersedekah pada hari ini? Maksudnya pergi bersedekah. Kita pun teringat tadi ada tabung tak berapa duit. Nabi SAW sebut, idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Apabila satu orang lelaki belanja duit untuk family dia, dia harapkan Allah redha, itu sedekah. So Muslim actually-nya setiap hari memang buat sedekah. Anak kita kata abah nak makan ni sikit, kita pergi beli, sedekah. Kita pergi kerja tu buat balik beli beras tu, sedekah. Tengah hari tadi isteri dan anak-anak kita makan, sedekah. Kadang-kadang kita rasa hari ni aku buat pahala sikit, belanja member-member makan. Kita lupa tiap hari sebenarnya kalau kita ikhlas, pahala kita bagi tanggungjawab kita makan. Kalau orang yang dah menikah 20 tahun, 30 tahun, berapa banyak dia sedekah? Agama nak bagi clear supaya manusia jangan sempitkan konsep kebajikan. Bila dah kahwin, ni untuk dah kahwin lah, keluar sikit daripada ibu bapa. Kita kadang-kadang ada benda kita tengok, benda kita tak setuju dengan suami kita, untuk orang perempuan ataupun isteri kita. Quran cakap, Quran tahu masalah ni. Allah cipta manusia. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka, isteri-isteri kamu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Gaulilah isteri-isteri dengan cara yang baik. Sekiranya engkau benci sesuatu pada mereka, boleh jadi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kita tengok isteri kita ni, mungkin isteri orang pandai masak, isteri kita tak pandai masak. Tapi kita tengok, oh isteri kita cakap bahasa baik, tak macam isteri orang. Allah suruh kita fikir sudut-sudut yang lain yang ada pada wanita. Sebab tu problem dengan orang Islam, apabila dia ada masalah rumah tangga, baru dia cari apa penyelesaian dalam agama. Agama tak. Agama start daripada hari awal, daripada sebelum meminang. Agama bagi formula. Kalau you follow semua ni, you tak akan ada masalah yang besar. Hatta talak pun is okay dalam agama. Kristian buat satu ajaran kata tak boleh talak. Tapi tak boleh talak bukan Kristian. Asalnya boleh talak dalam Kristian. Quran kata wasarihuhun bima'ruf, dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Sebahagian suami, dia tak suka dengan isteri dia, dia dah stuck dah, tak boleh dah, jam dah, dia tampak, dia pukul, dia tak bagi nafkah, dia cakap kasar. Sedangkan Quran kata gaulilah dengan cara yang baik, ataupun cerailah dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Kita buka kepada perbincangan. Ada soalan? Ada soalan kan? Salam. Apakah amalan yang boleh menguatkan kita untuk kita hafal Quran? Kedua, apa hukum kalau kita lupa Quran tapi kita cuba ingat? Adakah hukum kita dosa? Ada dua soalan. Pasal jawab ujung tu, dia kata apa hukum kalau kita lupa Quran? Quran ni dia tafallut, dia cepat terlepas. Nabi kita macam mana terlepasnya unta. Kalau apabila satu orang dapat menghafal Quran, dia satu kurnia Tuhan. Bukan senang, bukan ramai orang ingat pun. Bila Tuhan bagi satu kurnia, lepas tu kita dapat hafal Quran, kita tak ambil peduli tentang Quran. Dia anggap bersalah kerana kita telah mensia-siakan satu nikmat. Tapi kalau kita hafal Quran, kita ada usaha duk ingat juga, tapi terlupa. Kerana kata manusia ni terlupa itu dimaafkan. Tapi hendaklah kita kembalikan nikmat tu, usaha untuk kembali nikmat tu. Sesuatu yang bagus tentang Quran ni, nak bagi tahu adik ni, kita ni Allah kurniakan agama yang tak ada satu agama pun macam kita. Orang Islam macam apa pun negeri dia, mazhab apa pun dia, Quran mereka satu, Quran kita satu saja. Kita tak ada Quran Pakistan lain, Quran Malaysia lain, Quran Saudi lain, hatta Iran Quran dia pun sama juga. Kristian banyak versi Bible dia macam King James lain, yang ni lain, semua lain. Ada yang banyak, ada yang verse ni ada dalam edisi ni, yang ni tak ada dalam edition ni, bercampur aduk sehingga yang ni kata sebahagian daripada Bible, yang ni bukan sebahagian daripada Bible. Mereka sendiri confused yang mana Bible yang sebenar. Tapi Islam tak ada. Quran jamin, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Ada tentang masalah macam mana nak bagi ingat. Ingat ni payah agak ni. Ingat ni pertama pada belajar tahfiz ni, tahfiz semua kan. Saya nak peringat satu benda. Ada kadang-kadang sebahagian tahfiz dia buat, dia panggil salatul hifz, solat hafal Quran. Solat ni tidak sahih, Nabi tak pernah buat.
Al-Imam Syawkani dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin menyebut bahawasanya solat ini batil, tidak daripada Nabi SAW. So tak payah buat semayang ni. Semayang nak. Bagaimana nak bagi ingat Quran ataupun apa-apa benda yang lain lah. Manusia ingat dia ada apa benda. Pertama, manusia akan condong ingat kepada apa yang dia suka, dia seronok. Dari segi saintifiknya, apabila kita suka satu benda, dia akan tercetus di dalam memori kita. Kalau kita tak suka, kita tengok umpamanya sebahagian orang, kalau kita tanya rumah yang ada tangga, berapa anak tangga rumah dia, dia tak ingat. Berapa pintu dalam rumah dia, dia pun tak ingat, walaupun dia masuk tiap hari, sebab dia tak bagi perhatian. Tapi kalau kita suka pada satu benda, kita baca bola sepak, kita minat, 10 keputusan kita boleh ingat, sebab kita suka. Maka ingatan ada kaitan dengan manusia suka ataupun tak kepada benda tu. So kalau kita suka benda tu, kita sayang dengan Quran, kita mesti cepat ingat Quran. Dan kemudian banyak benda yang boleh menyebabkan lupa. Sebahagian orang kata disandarkan kepada Imam Syafi'i puisi ni, tapi barangkali bukan Imam Syafi'i. Al-Baghdadi menyebutnya bahawasanya Imam Syafi'i kaitkan dengan waqi'. Dia kata syakautu ila waqi' su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yahdi lil 'asi. Dikatakan, dikaitkan pada Imam Syafi'i, barangkali bukan daripada Imam Syafi'i, tapi puisi. Imam Syafi'i rahimahullah alim jalil, mulia, kuat ingatan dia. Kata dia, aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' ni Waqi' ibn Jarrah, alim dalam hadis. Aku mengadu kepada Waqi' tentang lemahnya ingatanku. Dia mengisyaratkan kepadaku supaya tinggalkan maksiat, kerana ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Tuhan tidak menyinari ahli maksiat. Allah mungkin memberikan kepada orang ilmu, hal ingatan, tapi kadang-kadang dia tak memberikan kepada kefaqihan ni. Pada adik-adik ni ada dua. Satu, kita boleh hafal Quran. Satu lagi, kita faham makna Quran. Kepada guru-guru juga. Masalah di Malaysia ini ialah kita banyak tahfiz ni, alhamdulillah, tapi kita kurang ahli tafsir yang hebat-hebat, yang boleh cerita Quran dan sains, yang boleh cerita Quran dan falsafah, yang boleh cerita Quran dan peradaban dan tamadun. Akhirnya Quran hanya menjadi hafalan, tapi tidak dapat diterjemahkan maknanya kepada dunia ini. Sebab itu maka Ibnu Abbas, Nabi doa kepada Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimhu al-kitab. Jangan sebahagian riwayat, ya Allah, faqihkan dia. Faqih ni maksud sangat faham, very comprehensive, memahami secara holistik, secara keseluruhan agama. Faqih maksudnya, faqihkan dia dalam agama, dan alimkan dah dia dalam takwil, maksudnya di dalam tafsir. Jadi kena minat. Bila dia minat, orang tu minat hadis, dia ingat. Orang tanya hadis, dia ingat. Tanya, dia ingat. Dia minat bidang tu. Tanya nama rawi, tanya nama apa, dia ingat. Ribuan rawi duduk dalam kepala dia. Tapi kalau tak minat, memang tak jadi. Ada orang kata makan kismis. Ada tak makan kismis? Tak ada. Tidak ada satu riwayat yang kata makan kismis kuat ingatan. Daripada Nabi tak ada. Cumanya Al-Imam Ibn Qayyim sebut di dalam At-Tibb An-Nabawi. Tibb An-Nabawi ni satu buku Ibn Qayyim, tapi dia sebahagian daripada buku Ibn Qayyim, yang sebenarnya daripada buku Zadul Ma'ad Ibn Qayyim. Dia jilid yang keempat daripada buku Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyebut makan kismis membantu ingatan. Bukan ada hadis, tetapi ada experience, pengalaman sebahagian orang. Imam Syafi'i dikatakan dia cuba macam-macam makanan untuk bagi kuat ingatan, sehingga dia makan sejenis pokok bakhur sehingga dia pitam kerana tekanan kuat bila makan, tapi menunjukkan banyak percubaan untuk kuatkan ingatan. Dulu orang dulu petua jangan baca lepas asar. Dulu saya sekolah, ustaz marah baca lepas asar kan. Tapi itu semua pandangan. Setiap orang, kalau tanya saya apa kuat ingatan, mungkin minum minyak zaitun kot kuat ingatan.
Kerana dua benda Tuhan sebut, satu zaitun, yang kedua asal, madu dalam Quran. Tapi nak petua pun tak tahu, kita pun ingat tak kuat. Ada lagi soalan? Ya. Tidak membaca Quran dipesan kepada generasi yang tidak membaca. Tak membaca Quran langsung. Ini masalah. Pertama, saya ingat semua orang kita baca Quran. Setiap hari dia akan kena baca Quran. Sebab apa? Dia semayang. Bila semayang dia baca Fatihah. Cuma kita bila baca Fatihah, kita tak rasa kita baca Fatihah. Kita tanya-tanya, rakaat ketiga lah. Itu masalah dengan kita. Kita talau. Sebab tu kita kena nanti insya-Allah Jatah Mufti kita bagi kursus sifat salat Nabi. Dia agama ni bukan Tuhan suruh kita buat satu jampi yang mana kita pun tak perlu faham. Dia suruh kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam ini, supaya kita rasa, supaya you can feel it, dapat rasa benda tu besarnya Allah, kan? Ar-Rahman Ar-Rahim, dapat rasa kasih dan sayang dia. Sebab tu saya kata, kalau tidak kita tak akan rasa kita baca Quran. Kerana manusia gagal rasa dia baca Quran, sebab tu kita digesa baca Quran pada waktu sahur. Kita disuruh tahajud. Sebelum bangun subuh tu kita bangkit awal. At least tak boleh baca Quran, baca apa yang kita ingat, Fatihah ke apa. Di situ wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur disuruh kita istighfar. Bila satu orang kosong daripada bacaan-bacaan ni, dia kadang-kadang dia tak tahu masalah dia. Dia tak cerita, tapi dia tengok ni masalah dia apa. Dia rasa ada satu benda yang kosong dalam jiwa dia, tapi dia tak tahu nak explain. Dia tengok aktiviti dia ada, kehidupan dia ada, duit dia mungkin ada, tapi satu benda dalam perasaan dia tercari-cari suatu ruang yang kosong dalam hidup dia. Dia tercari-cari, ada rasa satu ketidakpuasan bagi perjalanan hidup ni. Kerana bukan ruang makan cukup, duit cukup, rumah elok, kenderaan ada, tetapi dia kekontangan sudut spiritual dia, sudut kerohanian dia. Di situ, kerana apabila cabaran besar dalam hidup, hatta Nabi hadapi cabaran yang besar dalam hidup, Tuhan tak ajar Nabi supaya pergi duduk tafakur. Tafakur ada bab dia, tapi Tuhan kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam melainkan sedikit, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, tambah baca Quran elok-elok. Sebab apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kerana kami akan mencampakkan kepadamu perkataan yang berat. Bukan Quran tu angkat dia berat, misi dia berat. Misi yang berat ni tak boleh dilaksanakan oleh sesiapa pun, melainkan orang yang bangun malam dan membaca Quran secara tertib. So kadang-kadang kita lihat orang hebat, kita cari di mana dia punya kekuatan, pukul tak tombang dia, menjalani hidup biasa walaupun badai dalam hidup dia, dia ada Tuhan yang sentiasa dia berbisik kepadanya. Sebab tu setiap kita cuba cari, kita rasa hilang sesuatu tu pun tak dalam hidup ni. Ada orang tanya, apa hukum kena cukai GST? Ni saya dah jawab dah. Saya tak nak jawab kerap pun takut ni apa, YB Ahmad Maslan bawah ziarah. Okey.
Apa hukum qasidah? Bukan kita jawab dah itu. Ha? Nak jawab ni awak. Qasidah ni apa dia ni? Qasidah ni, okey, apa hukum menyanyi? Nyanyi dulu, apa hukum menyanyi? Harus ke haram? Ni mengaji sekolah agama ni, harus ke haram? Harus ke haram? Harus. Bahkan Nabi Nabi dia very tolerant dalam benda ni. Ha? Nabi datang ke rumah orang kahwin, Nabi tengok mereka tak menyanyi. Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, alisa ma'ahumul lahu fa innal ansar min hadzal hayy yu'jibuhumul lahu. Wahai Aisyah, depa tak ada nyanyian ke? Orang bukan orang Ansar kawasan ni suka nyanyian. Nabi yang tanya. Patut depa menyanyi. Wanita-wanita mereka menyanyi, Nabi perbetulkan lirik mereka yang salah. Ha? Bukan Nabi kata jangan lupa lirik. Nabi perbetulkan lirik yang salah. Lirik yang salah dia kata wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu besok apa dia. Nabi kata yang ni tak betul. Nabi tak tahu besok berlaku apa, Allah saja yang tahu. Nabi suruh cakap yang sebelum ni. Tapi Nabi dengar. Kalau kita, apa menyanyi depan ustaz ni? Tapi Nabi dengar. Sebab Nabi deal dengan kehidupan yang hakiki. Manusia ni bukan semua hari dia khusyuk. Ada hari dia nak beriadah, ada hari dia nak berhibur, ada hari dia memperuntukkan antara dia dan Tuhannya. So agama dia tidak satu benda yang ni adik-adik yang mengaji agama ni kalau dapat faham saya cakap. Kita bila jadi ustaz, kita jadi apa, kita tak boleh pergi kepada satu keadaan yang mana kita jadikan agama ni hanya kita je boleh amal, orang lain tak boleh amal. Dia tak boleh agama macam tu. Ada orang yang suka main masjid kerap, ada orang dia sembahyang 5 waktu saja. Ada orang dia sembahyang tak kerap tapi dia sedekah banyak. Ada orang dia sedekah tak banyak, dia berpuasa banyak. Ada orang puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak, sembahyang pun 5 waktu saja tapi dia tersenyum banyak. Ada orang dia tersenyum dia cakap manis. Kesemuanya itu adalah peluang yang setiap orang ada ruang untuk dia mendapat habuan pahala dalam agama. Faham maksud saya? Ada orang kuat baca Quran, ada orang dia kuat istighfar. Ni bagi adik. Ada orang dia semayang tak apa, dia semayang 5 waktu ya. Sunat-sunat sikit-sikit dah. Sibuk berniaga, tapi sedekah rajin. Dia masuk syurga melalui pintu sedekah. So kita hendaklah melihat agama dalam kerangka dia yang luas, jangan dengan mata kita yang sempit. Faham tak? Faham tak ni? Dek. Ni pasal besok teringat ni, saya pesan ni besok 5 tahun 10 tahun jadi ustaz. Jangan cengeng. Okey, ada lagi soalan? Okey, qasidah ni jawab tak habis. So bila Nabi benarkan menyanyi, so konten kena betul. Maksudnya apa lirik kena betul. Boleh menyanyi, kan? Nabi ada satu orang penyanyi orang Arab. Bila dia berjalan malam-malam, dia nak bagi unta dia laju, dia panggil hadi. Hadi ni dia akan menyanyi supaya unta ni dia pelik, bila menyanyi dia laju. Satu orang nama dia Anjashah. Anjashah dalam riwayat hadis sahih Muslim, Anjashah ni dia akan menyanyi. Bila dia menyanyi unta laju, tapi dia menyanyi pada waktu malam dan dia menyanyi unta tu laju sangat. Sampai menyebabkan wanita-wanita yang duduk di belakang unta rasa cepat sangat ni. Nabi kata, ya Anjashah, mahlan ya Anjashah, la tuksiril qawarir. Wahai Anjashah, slow sikit, jangan pecahkan kaca. Maksudnya orang perempuan ni jangan laju sangat. Nabi tak marah dia menyanyi. Nabi kata jangan lagu tu bagi slow. Tapi artinya macam mana Nabi tak kata pasal apa hang duk menyanyi, baca Quran sudahlah, unta ikut kat belakang. Ada masa orang baca Quran, ada masa orang menyanyi. Itu agama. Nabi sendiri tak menyanyi, tapi Nabi tak larang. Cumanya mai kepada qasidah tadi. Balik pada lirik nak kena betul. Tapi kalau lirik tak betul tak boleh. Lah ni kita nak qasidah apa? Sekali orang kata perlih ni langsung tak bagi peluang orang nak qasidah. Saya kata tak ada, boleh. Tapi lirik kena betul. Kadang-kadang ada lirik tak betul, kita kena betul sikit. Berjanji pun okey, tapi lirik nak kena betul. Tak berjanji.
Cuma dalam Barzanji itu ada lirik dia yang tak berapa nak tepat. Antaranya dia kata, wa hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu minan nisa'i qudsiyah. Pada malam maulid Nabi itu, hari lahir Nabi itu, wanita-wanita Asia, Maryam daripada syurga hadir. Yang ni tak ada maklumat dalam mana-mana riwayat yang sahih. Pada malam Nabi lahir, malaikat dan burung-burung berebut nak ambil Nabi. Yang ni juga tidak ada riwayat. Unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih tentang kelahiran Nabi. Kalau betul dia cakap malam tu lagi Abu Jahal dan Abu Lahab terkejut dah. Dia dah. Jadi benda-benda macam ni akhirnya jadi superstitious. Dia jadi benda yang khurafat. Tapi Barzanji itu sendiri banyak benda yang betul. Kita kena adil. Buku tu saya ingat 90% maklumat dia betul. Barzanji ini bukan berzanji. Barzanji nak benda Abu Ja'far al-Barzanji daripada Barzanj, daripada Iraq. Ya. Bani Israel. Maksud ulama sama. Ulama-ulama Bani Israel, di kalangan mereka ada ulama-ulama yang baik di kalangan Bani Israel. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan mereka pemimpin. A'immatan yahduna bi amrina, mereka berpetunjuk dengan urusan kami. Lamma sabaru, apabila mereka sabar. Ni yang baca-baca Quran, nak jadi pemimpin, satu syarat dia nak jadi pemimpin besar agama, lama sabaru, kena sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kedua, mereka yakin. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa bis sabri wal yaqin tunalu al-a'immatu fid din. Al-a'immatu fid din, al-imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, tunalu al-imamatul fid din, kamu mencapai kedudukan kepimpinan dalam agama. Kena sabar dan yakin. Kedua, yang sama ialah di sudut menyeleweng. Apa yang Bani Israel lakukan yang paling teruk jenayah mereka? Selewengkan kitab. Hak mana Tuhan tak kata, depa kata. Ini yang dilarang dalam hadis. Jangan ulama orang Islam buat juga. Ulama mungkin berdosa. Kalau ada orang kata ulama tak berdosa, bohong. Saya selalu sebut, ulama ni kita je panggil, bukan Tuhan lantik. Dia bermanusia, dia berdosa. Mufti pun sama, bukan Tuhan lantik. Dia manusia, dia berdosa. Tapi dia jangan buat satu jenayah yang paling besar dalam agama, iaitu menyeleweng fakta agama, memperguna nama Tuhan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim lagi thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk mereka membelinya dengan harga yang murah. So dia jahat, dia satu hal, tapi dia ubah agama. Dia kata yang ni Tuhan suruh, padahal Tuhan tak suruh. Sebab itu dengan itu ramai yang dapat habuan. 2-3 hari ni semua baca isu kan, cium kaki, baca tak? Satu Malaysia dia duk kempen supaya cium kaki ulama. Allah, ini fanatik. Kemudian buat keluarlah dalil hadis-hadis Nabi, kononnya ada sahabat yang nak cium kaki Nabi.
Kita tahu ada hadis Hercules, dia pun sebut kalau dia jumpa Nabi dia nak basuh kaki Nabi. Dalam riwayat Bukhari, Abu Sufyan meriwayatkannya. Tapi itu Nabi. Itu Nabi. Dia orang ni, orang telah datang jumpa Umar bin Khattab saban hari. Tak ada siapa pun yang duk Umar suruh basuh dan cium kaki dia. Orang telah datang jumpa Abu Bakar Siddiq. Tak ada siapa pun Abu Bakar suruh cium dan kaki dia. Last kita pukul 9 Qasidah Al-Madad. Al-Madad ni perlu ada fatwa Madad. Tahu Madad? Madad ni dia minta tolong Ali Madad. Orang Syiah kata Ali Madad. Maksudnya Ali waktu tolong. Dulu orang Sufi ni ada yang baik dan tak baik, tapi nak cerita. Mereka sangat kagum dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani. Kononnya jangan percaya, kononnya ada satu orang di negeri India telah dirogol oleh di negeri India. Lalu dia panggil ya Madad, ya Ghaus, dia panggil ya Ghaus. Dia panggil Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani daripada Baghdad baling slipper dia, terbang pergi ke India, jatuh kena kepala perogol. Lalu dipercayailah cerita ni dibawa daripada mulut ke mulut. Lalu maka sebahagian orang lupa dah nak panggil Tuhan, asyik duk panggil ya Ghaus, ya Ghaus, ya Madad. Asalnya mereka ambil daripada Syiah, panggil Ali ya Madad. Maksudnya wahai yang memberi pertolongan, yang tolong. Bolehlah agama. Kita minta tolong pada siapa? Tadi kita semayang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Very clear akidah Islam. Kalau orang kata ni wali-wali ni dekat dengan Tuhan, kita boleh minta dia apa? Kalau itu betul, orang Kristian juga betul. Nabi Isa dekat dengan Tuhan, dia kena minta dengan Nabi Isa. Ada orang datang kepada Nabi kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, bima sya'allah wa bima syi't. Wahai Muhammad, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. So ni adik-adik ni bila duduk kadang-kadang ni, saya tahu sekolah agama ajar baca buku, tapi bila baca buku tengok hak pelik-pelik sikit kena tanya dulu. Nah sekarang ni buku pelik-pelik. Oh ni ada tadi satu soalan, siapa ni hantar ni? Last yang saya jawab ni, cerita Ustaz TV3, bukan TV3 ni, TV apa? TV Hijrah. Rasulullah cakap dengan bulan. Rasulullah cakap dengan bulan, bulan pujuk Nabi supaya Nabi jangan menangis. Disebut oleh Ibn Asakir, disebut oleh Ibn Asakir As-Suyuti, dan dikatakan disebut juga oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, tetapi hadis ini dhaif. Banyaklah hadis ni nak kena ni. Di Perlis ni kita kena ada darul hadis juga. Banyaklah pusat tahfiz ni, pusat hadis. Buka hadis ni bukan pergi baca hadis macam tu je. Baca hadis, baca ilmu hadis, baca tentang tadlis, baca tentang ilmu hadis, baca saya mengajar tentang mu'an'anah, baca tentang bagaimana nak sabitkan sahih dan hasan. Saya selalu sebut ni adik-adik ni belajar hadis. Saya kata kat polis kalau main mengaji ilmu hadis, dia akan jadi special branch yang hebat. Kerana ulama hadis boleh trace perkataan 1400 tahun dulu, yang mana yang tulen dan yang mana yang palsu, yang mana yang ditambah dan berapa perkataan yang ditambah dan berapa kemungkinan bukan dia kata, dan yang mana yang mungkin rawi telah ubah. Satu ilmu yang paling besar gedungnya, dan duka cita tak ramai orang Malaysia pergi mengaji ilmu hadis ni. Dia pergi baca hadis saja, dia ingat mengaji hadis tu, dia baca hadis gitulah, dia ingat dengan dia tahu apa-apa takrif hadis sahih, dia jadi ahli hadis. Tak, hadis luas gedung ilmu dia.
mengetahui tentang jarah wa ta'dil, mengetahui tentang naqdul mutun, tentang kritik teks. Satu ilmu yang amazing, yang sangat hebat. Dia akan jadikan otak kita bagus berfikir. Saya tak bagi lagi lah, tak cukup cakap. Tapi dalam dunia ni, bila ilmu hadis masuk ke Malaysia, sekarang kita tengok mula orang Malaysia. Tengok hari ni, orang bahas tentang hadis-hadis palsu yang dibaca oleh orang tu. Hadis sebab apa? Dah ramai anak-anak kita yang dulu, pelajar-pelajar kita yang pergi Madinah, yang balik dah cakap pasal ilmu hadis. Dulu orang tak boleh nak bezakan antara yang sahih dan yang tak sahih. Sehingga riwayat-riwayat yang tak sahih tu berkeliaran di kalangan orang Melayu. Dan orang Melayu percaya, sebab tu orang Melayu kata waladu zina la yadkhulul jannah. Anak zina tak akan masuk syurga. Tadi semarin orang perempuan tanya, pasal apa Nabi kata orang perempuan sial? Kerana kita tak faham, sebahagiannya riwayat palsu, sebahagiannya kita tak faham. Agama tidak menghukum satu orang anak kerana dosa bapa dia. Hadis tu tak dan tengok sanad, rangkaian perawi, dia panggil chain of narrations. Dia tak payah tengok sanad tu pun, dia boleh tahu dah, bunyi dah palsu dah. Ini satu ilmu yang besar, menyebabkan bila kita belajar ilmu tu, kita alert terhadap sebarang teks yang datang kepada kita. Ni adik-adik ni, habis mengaji Quran, baca hadis, boleh? InsyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.